الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الحرية والاستقلال وعظمت قدرته وتعالت حكمته وعمت نعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya kerana limpahan rahmat-Nya dengan mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan yang tiada taranya berbanding sebahagian negara umat Islam yang masih tunduk kepada kuasa barat dan timur. Walaupun negara kita merdeka pada zahirnya, tetapi hakikatnya belum merdeka kalau tidak mengikut ajaran Islam sepenuhnya. Justru kita bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dapat menikmati kemerdekaan dan boleh melayari bahtera kehidupan dengan penuh kesejahteraan dan keharmonian. Mudah-mudahan dengan ditambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya, hakikat kemerdekaan akan benar-benar kita hayati serta kecapi dengan arti kata yang sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Muslimin yang berbahagia, pada masa sekarang ini golongan penjajah pada tidak datang menaiki kapal dan menggunakan senjata seperti masa dahulu. Sebaliknya berupaya menjajah umat Islam menerusi alat komunikasi canggih serta menggunakan kuasa keuangan dan media. Dengan adanya zaman globalisasi dan dunia tanpa sempadan, ia menjadi semakin mudah untuk mereka melebarkan pengaruh dan mengawal aspek politik, ekonomi dan sistem sosial milik kita. Setengah negara masih bergantung kepada negara yang menjajah mereka dalam banyak sektor seperti perdagangan, pendidikan dan ketenteraan. Malah perkara terburuk ialah penjajahan pemikiran masih berlaku di kalangan masyarakat negara kita. Pemikiran anti-Islam, tidak suka Islam yang merosakkan umat Islam ini sebenarnya adalah hasil daripada usaha dan agenda musuh-musuh Islam, utamanya golongan Yahudi dan Kristian. Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, kita hendaklah berhati-hati dengan idea dan pandangan yang dikemukakan oleh mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Kristian tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, agama Islam itulah petunjuk yang benar, dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan memperoleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.
Muslimin yang berbahagia, kejayaan sesebuah negara yang merdeka tidak hanya dilihat dari segi pembangunan luaran seperti bangunan yang besar, tinggi dan moden, di samping kemudahan-kemudahan lain yang disediakan. Namun yang lebih utama dalam pembangunan sesebuah negara ialah aspek pembangunan modal insan yang berteraskan ajaran Islam. Tidak bermakna mendiami sesebuah negara merdeka sedangkan rakyatnya masih belum merdeka jiwanya dan amalan sehariannya. Apalah artinya kemerdekaan yang dikecapi oleh kita jika masyarakat yang ada tidak patuh kepada peraturan-peraturan agama dan negara. Kemerdekaan negara yang telah diperolehi selama ini amat merugikan jika wujud berbagai-bagai penyakit sosial dalam masyarakat yang akhirnya membawa kerosakan dan huru-hara. Jika ini berlaku, maka perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh wira-wira kemerdekaan negara kita sebelum ini adalah menjadi sia-sia belaka. Justru umat Islam perlu terus berusaha untuk membebaskan diri dan jiwa mereka daripada kejahilan dan rasa rendah diri daripada bangsa-bangsa lain. Kemerdekaan yang sebenar akan menjadikan umat Islam sebagai umat yang mampu berdikari, berilmu pengetahuan, berkeyakinan tinggi, mempunyai jati diri yang kuat dan bebas dari pengaruh penjajahan. Sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, janganlah kita mensia-siakan nikmat dengan melakukan perkara-perkara yang tidak memberi untung kepada kita. Marilah kita mengisi kemerdekaan secara negara dengan melaksanakan perkara-perkara yang berfaedah dan berguna bagi membangun agama, bangsa dan negara. Melanlaskan ajaran Islam, patuhilah semua perintah Allah, jagalah hukum Allah seperti melaksanakan kewajipan sembahyang, menyuruh isteri dan anak-anak kita menutup aurat dan juga berakhlak mulia. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menetapkan 3 perkara bagi mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Pertama, hendaklah memperakukan bahawa nikmat itu datangnya hanya daripada Allah, walaupun pada zahirnya ia datang melalui sebab-sebab dan sumber-sumber tertentu. Hendaklah memperakukan bahawa nikmat itu datangnya hanya daripada Allah, walaupun pada zahirnya ia datang melalui sebab-sebab dan sumber-sumber tertentu. Nombor 2, tidak mensia-siakan nikmat tersebut di samping menghargai pihak yang mengusahakannya. Tidak mensia-siakan nikmat tersebut di samping menghargai pihak yang mengusahakannya. Dan ketiga, hendaklah menggunakan nikmat tersebut dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah menggunakan nikmat tersebut dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعلمك الربانية وحقيقة الصمدانية جلالة الملك المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Shah Al-Haj. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah memudahkan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru kami pun kehadirat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah generasi muda kami ke jalan yang Engkau ridai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian negeri kami akan tetap tambah makmur dan berkah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.